taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan bacaan doa kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita akan berpeluang untuk mendengar perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh Puan Kalsum binti Badrus, Ketua Jabatan STEAM, yang bertajuk Sihatkah Aku? Dan semua orang inginkan kesihatan sepanjang masa sampai akhirnya. Jadi kesihatan ada sesuatu yang amat dihargai. Kalau duit banyak pun tak sihat, maka tidak ada artinya. Maka sesuailah tajuk yang akan disampaikan oleh yang berusaha Puan Kalsum binti Badrus. Mudah-mudahan akan memberi manfaat kita bersama. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada Ustaz Pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang berbahagia timbalan pengarah Puan Azlina binti Ahmad, yang dihormati Ustaz Jai, Dinas Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Terima kasih Ustaz Jai yang menyertai bacaan nasihat pada pagi ini. Ketua Jabatan, Ketua Unit, rakan pengacara yang saya hormati sekalian. Salam penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Jai kerana memberi peluang kepada saya berkongsi ilmu pengetahuan dalam tazkirah pada pagi ini. Tajuk tazkirah yang saya akan sampaikan pada pagi ini adalah Sihatkah Aku? Okey. Sebelum kita mulakan, saya nak tanya seorang cukup lah. Okey, Dr. Masita boleh jawab ke? Dr. Masita? Okey, apa? Encik Puan Kalsum tadi okey, kita nak berbicara sambil bersantai-santai ya tajuk ini. Okey. Jadi Dr. Masita sihat hari ini? Alhamdulillah, syukuran sihat. Okey. Okey, pada Dr. Masita, apa pengertian sihat pada Dr. Masita sendiri? Okey, pada pandangan saya lah, sihat pada definisi saya lah. Okey, sihat dari segi fizikal, kecerdasan otak dan kecergasan fizikal badan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Masita. Okey, boleh nampak ke slide saya ni? On the way. On the way, okey. Okey, boleh ke? Dah nampak Ustaz? Belum. Belum lagi. Nampak wall Google Meet je. Oh ya ke? Okey, nanti saya stop sharing dulu, saya buat sekali lagi. Okey, sudah masuk ke dalam dokumen. Okey, alright. Puan Kalsum boleh besarkan gambar tu? Boleh, sekejap. Buat slideshow lah Okey, boleh tak macam ni Dr. Hairul? Dia tak besar lagi. Puan Kalsum buka yang macam gambar buku. Nampak tak di sebelah tu ada macam buku terbuka. Sebelah slideshow tu ada macam buku terbuka kan? Guna tu pun lebih mudah. Maknanya kita tutup balik. Tutup balik. Dia tak nampak. Okey, ada macam buku. Perasan tak? Okey. Okey, boleh. Boleh Okey, dah. silakan. Okey, terima kasih Dr. Hairul. Okey, saya mulakan ya. Okey, apakah itu sihatkah aku di sini? Apa yang saya ingin sampaikan di sini? Jadi kita akan tengok definisi sihat, kemudian kita akan tengok dari segi fizikal, mental dan spiritual. Okey. Jadi di sini maksud sihat WHO 1998 menyatakan kesihatan itu bermaksud kesempurnaan fizikal, mental dan sosial yang mencukupi dan bukannya hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.
Manakala sabda Rasulullah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak terhadap tubuh badan kamu. So apa tanggungjawab terhadap badan kita? So kita akan tengok sebentar lagi ya. Kemudian hadis ini juga menerangkan tujuan Nabi Muhammad SAW menyuruh kita menjaga tubuh badan dengan baik serta selamat dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani. Jadi untuk memastikan tubuh badan kita dapat berfungsi secara optimum dan juga berupaya mencapai potensi dan matlamat hidup yang berpandukan agama Islam. Okey, jadi bila kita cakap sihat di sini, kita akan tengok dan seterusnya. Saya akan mendalami empat bahagian hari ini, iaitu fizikal, sihat dari segi fizikal iaitu melalui senaman, sihat melalui kesihatan pemakanan, maknanya kita akan tengok pemakanan sunnah, pemakanan yang baik, piramid makanan, kemudian kita akan tengok apa aktiviti-aktiviti yang kita boleh laksanakan semasa PKP dan akan kembali ke IPG kemudian ya. Kemudian kita akan tengok pula dari segi fikiran, dari segi mental kita, sihat mental kita macam mana, apa maksud sihat mental di sini. Kemudian dari segi spiritual, iaitu kerohanian, cara kita beribadah, cara kita menyucikan diri kita dan sebagainya ya. Jadi saya akan cuba mengupas, walaupun saya bukanlah pakar dalam bidang ini, cuma saya ingin berkongsi ilmu pengetahuan dalam bidang sains dan juga keagamaan. Okey. Baik. Di sini kalau kita lihat, kita ada piramid sebentar saya tutup hide ni dulu. Okey. Okey, ini adalah piramid aktiviti fizikal dan senaman. Okey. Dalam kesibukan kita bekerja seharian kita perlulah bijak memilih dan melakukan aktiviti yang memberi manfaat kepada kesihatan dan kecerdasan diri kita. Okey, selepas ni minggu depan kita semua dah 50% akan masuk ke IPG. Jadi, apakah aktiviti yang sepatutnya kita lakukan bila kita balik semula selepas BDR ini nanti? Okey, selalunya kalau dalam piramid makanan, kita tengok di sini yang paling bawah ini ialah amalan yang mesti paling kerap kita lakukan. Kemudian dia makin berkurang, semakin berkurang dan semakin berkurang. Jadi di sini saya akan berkongsi bagaimana kita akan menjadi aktif setiap hari dengan pelbagai aktiviti walaupun kita masuk ke pejabat nanti di dalam bangunan, di dalam pejabat, di dalam kotak, maksudnya di dalam bilik kita nanti. So apa yang paling baik adalah aktiviti yang kita lakukan, contohnya di bangunan Tesel, contohnya yang di blok harmoni tingkat 2, tingkat 3 ya, kita eloklah menaiki tangga. Biasakan menaiki tangga, maksudnya untuk naik ke tingkat atas, ataupun kalau tak ada aktiviti kita saja je naik atas, naik turun. Jadi kita berjalan ke pejabat, kita berjalan, maksudnya bukan berjalan ke pejabat daripada rumah, berjalan daripada jabatan ke jabatan. Contohnya kita berjumpa kawan-kawan lama, dah lama tak jumpa tapi dengan jarak yang SOP dan juga penjarakan fizikal kita lah. And then letak kereta di tempat yang jauh. Biasanya saya kalau di blok harmoni tu, kalau boleh nak letak dekat tempat parking sebelah dengan pintu saya tu. Tapi bila saya tengok ni menjadi satu orang kata panduan kepada saya juga. So lepas ni saya kena parking mungkin di bawah kereta berdekatan dengan JKA, kemudian saya jalan kaki. Jadi inilah yang perlu saya lakukan setiap hari, yang saya perlu amalkan ya. Yang kita nampak macam kecil tapi sebenarnya kalau kita lakukan, kita laksanakan, dia akan menjadikan kita exercise dengan cara yang senaman secara tidak langsung, yang menyebabkan kita terpaksa buat walaupun kita tanpa kita sedar. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini pula, bila kita tengok tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan NHMS 2015 yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dia kata mendapati 33.5% rakyat Malaysia tidak aktif secara fizikal. Jadi kita tepuk dada tanya diri kita, adakah betul statement ni? Adakah 1/3 je daripada rakyat Malaysia ni yang rajin melakukan aktiviti yang aktif ya? Okey. Kemudian semakin itu kita kurangkan dia lah aktiviti fizikal, contohnya berjalan pantas itu pun boleh kita lakukan bila kita berjalan macam biasa, kita jalan macam biasa kan. Saya selalu jalan pantas, maksudnya daripada jabatan nak pergi ke jabatan Japim ke, saya akan jalan laju-laju walaupun saya seorang-seorang kan. Macam orang kata kenapa saya terkejar-kejar, sebenarnya tak, saya nak memecahkan lemak dalam badan saya. Sebab bila kita bergerak, kita akan memecahkan apa macam kita dah makan tadi kan. Kalau kita duduk diam, kita duduk kat kursi, duduk dalam bilik kita ataupun duduk dalam jabatan kita akan jadi sangat pasif, kita akan banyak duduk Okey. So yang paling tinggi sekali kalau kita tengok sekali sekali saya dah melangkau ini. Okey. Dan 2 hingga 3 kali seminggu, maknanya lakukan regangan.
tekan to be. Okey, regangan tu bukannya susah kita regangkan tangan. Bila di office kita dah bosan, kita regangkan tangan. Kita luruskan kaki kita, kita goyang, kita gerak-gerakkan ibu jari ataupun jari jemari kita gerak-gerakkan. Jadi itu adalah antara latihan yang kita boleh orang kata kita lakukan, kita amalkan tanpa orang kata buat exercise yang berat lah. Okey. Kemudian yang terakhir ialah hadkan, kurangkan aktiviti sedentary. Apa tu sedentary? Sedentary ni dia duduk lama. Maknanya duduk lama, tak kira. Duduk lama di hadapan komputer, duduk lama menonton televisyen di rumah, duduk lama di dalam office. Kadang-kadang kita duduk 1 jam tak bangun, 2 jam tak bangun. Sebenarnya tu orang kata tak sihat. Maknanya saya selalu amalkan, saya share saja. Sebenarnya ini bukanlah yang terbaik. Cuma bila saya membaca, saya amalkanlah. Maksudnya macam dia kata bangun selepas 30 minit. Dah agak-agak 30 minit kan, kita bangun. Kadang-kadang saya bangun berjalan macam di jabatan saya jalanlah berjumpa macam Puan Zuraida, saya jalan jumpa dengan Cik Noria, saya jumpa dengan Cik Nio dan sebagainya. Dan balik ke tempat saya dan sambung kerja. Agak-agak dalam sejam atau setengah jam lagi saya bangun lagi. Pergi ke pantry dan sebagainya. Okey. Next, kita tengok pula apa lagi aktiviti dia. Okey, dari segi kesihatan pemakanan itu. So sekarang saya nak masuk pada makanan. Tadi saya masuk tentang kecergasan ataupun aktiviti fizikal yang boleh dijalankan untuk menjadikan kita sangat aktif ataupun tanpa sedar bolehlah kita ada aktiviti 2 hingga 3 kali sehari ataupun 5 hingga 7 hari. Kita datang office minggu depan kita 50%. So 50% kalau kita ada 8 orang, 4 orang akan hadir. Jadi kita akan berkawanlah dengan orang-orang dan kita buatlah aktiviti itu bersama-sama. Okey. Sekarang kita pergi kepada kesihatan ataupun pemakanan. Menjaga pemakanan adalah sangat penting untuk tubuh badan kita. So makanan apa? Macam mana? Makanan apa yang bagi kita sihat? Makanan apa yang jadikan kita cergas? Makanan apa yang baik untuk tubuh badan kita? So antara organ yang perlu diberi perhatian ialah otak. Pemakanan yang baik, halal dan sihat dapat menghasilkan otak yang bersih, baik, sihat dan cerdas. Okey. Ayat Al-Quran jadi saya bacakan firmannya. Ayat di atas bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik. Benda yang baik itu ialah apa? Benda-benda yang halal yang telah kami berikan kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Ini antara tentang pemakanan yang baik dan sihat, iaitu makanan yang halal. Kita tengok lagi hadisnya ataupun kita tengok lagi ayat Al-Quran. Okey, maka makanlah dari rezeki yang baik-baik sebagai tanda syukur pada nikmat Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah redha kepada hamba-Nya yang apabila ia makan sesuatu makanan lalu ia memuji Allah atas makanan itu. Kita makan nasi hari ni, kita makan kodok pisang ataupun kita makan kek atau kita makan coklat ke yang kecil ke kita selalu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah rezeki aku hari ni. Sebab kita makan tu kita dapat satu yang halal yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki kita daripada rezeki yang kita cari kita dapat beli makanan tu. Dan apabila ia minum akan minuman lalu ia memuji kepada Allah. Mungkin hari ni kita minum air yang sedap, air jus apple, jus orange kan. Sedangkan kadang-kadang kita tahu dalam zaman PKP ini ramai insan-insan yang nak makan yang sedap-sedap, minum yang sedap tak dapat. Mereka hanya mengisi perut saja. So bila kita dapat makanan dan minuman yang sehat-sehat dan berzat ini, kita ucapkan syukur alhamdulillah. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencaci sesuatu makanan. Jika baginda suka makanan tersebut, ia memakannya, dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda tinggalkannya. Maknanya kalau kita makan, kita tak suka makanan tu, kadang-kadang ada orang Johor tak boleh makan makanan Kelantan, ada orang Sarawak tak boleh makan makanan daripada negeri Terengganu, contoh. Jadi bila kita tak suka, kita jangan caci lah, kita kata aku tak suka lah makan budu tu, contoh. Lepas tu kita juga kata aku tak suka makan yang orang Melaka makan tu selain budu, itulah dia cakap saya tak suka makan ni. Saya tak suka makan makanan yang ada belacan. So kita tak eloklah mencaci makanan yang macam tu. Ataupun bila isteri kita hidangkan makanan atau suami kita belikan makanan. Kalau isteri, janganlah saya tak sukalah makanan yang you beli ni. Cuba fikirkan orang tu dah beli, suami kita dah belikan. Jadi kita menghargai dia, terima kasih. Walaupun tak sedap kita makan, kita jangan makan banyak. Tapi kita sentuh, kita rasa dan sebagainya. So kita kena pandai menjaga hati sesama suami atau isteri ataupun rakan-rakan. Kadang-kadang rakan-rakan kita bawa makanan ke office. So kita jamah, kita rasa. Kita rasa terima kasih, sedap, alhamdulillah kan. Itu antara sunnah Rasulullah tentang pemakanan. Okey. Sekarang ni sebelum saya masuk ke dalam piramid makanan, saya nak sentuh sedikit tentang ini. Okey.
bila piramid makanan, dulu masa di sekolah dulu ya, piramid makanan ni aras yang bawah dulu ialah nasi, iaitu karbohidrat, iaitu roti, iaitu yang atasnya yang nombor 2 ni kalau saudara-saudari nampak dulu yang ini yang di bawah. Tapi piramid makanan Malaysia pada tahun 2020 Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan panduan pengambilan makanan harian yang baru. Ya, di mana dia menggalakkan rakyat Malaysia dengan mengamalkan contoh-contoh piramid makanan yang ada, piramid makanan yang di depan kita sekarang Okey, kalau kita tengok di sini, kita tengok makanan yang dulunya adalah nasi, bijirin, produk berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian, sekarang dipenuhi oleh sayur-sayuran, buah-buahan So kita banyakkan makan buah-buahan. Tapi ada orang tak suka makan sayur kan. Okey, tak suka makan sayur, kita boleh ada alternate lah dengan benda lain. Contohnya buah-buahan macam tu. Kalau sayur yang ni sayur sawi tak suka, gantilah dengan sayur yang kita suka macam tu. Okey, kejap lagi saya akan terangkan bagaimana pinggan sihat Malaysia. Tapi saya terangkan di sini dulu. Okey, untuk arah 1 ni kumpulan makan buah-buahan dan sayur-sayuran ni Okey. Apa tujuan kita makan benda di bahagian arah 1 ni? Dia adalah untuk melawan penyakit. Jadi pengambilan bentuk jus. Ada orang suka minum jus, dia akan blend jus apple, jus sayur-sayur campur dengan watermelon, campur dengan orange, campur dengan buah nenas dan sebagainya. Boleh, tapi tidak digalakkan. Apa maksud dia tidak digalakkan? Tidak digalakkan tu jika ada tambahan gula. Maknanya buah tu saja yang you blend, you minum yang tu. Bukan you campur gula, campur 2-3 sudu gula, tu memang dah out lah. Maknanya kamu buat penat ataupun buat mahal-mahal you beli buah, mahal-mahal you beli sayur, mahal-mahal you beli lobak, you beli nenas yang mahal, MD2 apa yang sekarang ni kan. Tapi dia menjadi penyakit kepada kita walaupun kita minum jus. Jus itu ialah jus tanpa gula Okey, jika teringin dan jus ini tak boleh ambil selalu, boleh ambil sekali saja seminggu kalau boleh lah atau 2 kali, tapi kalau tanpa gula boleh selalu. Okey, kumpulan yang kedua, kalau kita tengok makanan yang kedua ini, dia terdiri daripada nasi, bijirin produk-produk berasaskan bijirin, penuh dan ubi-ubian. Ini digalakkan, bukannya macam roti yang kita diberi pilihan lah, roti putih dengan roti yang ada whole meal punya, yang ada bijirin punya. So kita prefer untuk makan makanan yang ada bijirin lah. Tapi selalunya kita suka yang sedap. Bila sedap tu selalunya kita beli yang putih yang biasa kan. Sebab makan begitu saja pun dah sedap. Jadi kita memilih yang itu. Tapi yang ini disarankan ambil karbohidrat kompleks dan tinggi serat. Jadi itulah contoh-contoh yang saya bagi tadi lah. Okey, kemudian kita pergi kepada makanan yang aras yang seterusnya, yang kita kena kurangkan sedikit daripada nasi dan juga buah-buahan, iaitu susu dan produk tenusu macam cheese, macam mentega, macam kalau protein daripada haiwan, daging, ayam pula kita buang kulitnya. Kalau kita kadang-kadang dulu kita suka makan kulit kan. Lepas tu kita nak makan kulit, tapi kulit itu banyak lemak, banyak minyak, tak sihat untuk badan kita. Lebih-lebih lagi usia kita sekarang ni. So bila usia kita ni, kita sepatutnya tidak digalakkan lagi makan benda-benda yang banyak, yang manis, yang lemak. Sebab kita dah pernah makan dulu. Macam saya, umur saya dah 55 tahun ni. 54 tahun ataupun tolaklah 7 tahun kan. Sebelum tu 40 tahun dulu. Saya makan benda-benda dah manis, dah puas dah. Air gas, apa semua saya minum. Tapi saya memang tak minum pun air gas sebab saya gastrik. Tu cakap pasal sihat, tapi yelah saya kena jaga pemakanan lah kan. Sebab saya dulu mungkin banyak makan tak jaga makan lewat dan sebagainya. Jadi itu pun satu tabiat yang tidak baik. Jadi saya dah berubah lah daripada tidak baik kepada yang baik, daripada yang tidak elok menjadi lebih elok Itu kelemahan saya lah yang ini Tapi dan yang terakhir, piramid yang terakhir adalah hadkan pengambilan lemak, minyak, gula dan garam. Macam kita kan kalau goreng ikan tu makanan yang kita suka, sangat sedap kan, dia ada garing kan, kita nak garing. Tapi sebenarnya kita dah ada alternatif lain. Kita boleh gunakan pembakar yang membakar tanpa minyak sekarang ni kan. Ada banyak alat-alat yang moden di mana kita boleh goreng ikan, goreng keropok dan sebagainya Kita ada pressure cooker, air fryer. Kita gunakan air fryer. Maknanya fryer menggunakan udara. Dia menggoreng menggunakan udara. Dia tidak menggunakan minyak. Jadi kadang-kadang kalau kita goreng nugget tu menggunakan air fryer tu, minyak yang keluar tu hampir 2-3 sudu. Bayangkan yang 2-3 sudu tu orang buang, tapi kita makan. Kita makan kerana dia sedap. Itu bahayanya. Di Malaysia ni makanan dia memang yang sedap itu semua yang berminyak, yang berlemak.
Yang mahal-mahal tu kita sanggup habiskan duit beratus-ratus pergi hotel, pergi ataupun kita beli order sekarang online kan. Kita beli makanan sedap-sedap, kek apa semua. Tapi itu semua makanan yang tidak sihat. Tapi ialah sesekali kita boleh makan yang sedap-sedap. Nanti kita dah kufur nikmat pula kan. Allah dah bagi rezeki makanan yang sedap-sedap, bolehlah sesekali. Tapi jangan terlalu kerap, jangan hari-hari minum air gas. Itu semua bahaya kan. Yang minum air gas ni ada dulu saya terbaca budak tu minum air gas setiap hari. Coca-Cola, bapak dia bila balik, mesti nak Coca-Cola. Bila bapak dia tak bagi Coca-Cola, dia akan menangis. So bapak dia akan bagi. Budak tu umur 3 tahun. Bila di refer ke hospital, satu hari dia sakit, buah pinggang dia mengecut. So buah pinggang mengecut, dia terpaksa buang buah pinggang itu. Jadi bayangkan kita merosakkan anak kita. Kita sayang anak kita, bukan maknanya bila dia menangis kita ikut. Maknanya kita tahu kalau itu makanan tu tak baik, jangan bagi. Kita yang mencorakkan anak kita. Kita kena ingat tu ya. Jadi itu adalah nasihat daripada saya, bukan yang saya share lah pengalaman kan. Cuma kalau nak ikut, kita ikut. Kalau tak ikut pun perlahan-lahan ke, ataupun bila you baca nanti tahu apa sebenarnya piramid makanan yang sihat, nak ikut kemudian ya. Okay, so 6 hingga 8 gelas air kosong setiap hari. Biasakan minum air kosong. Ada orang tak suka minum air kosong, tapi cubalah ya minum air kosong sebab dia sangat berkhasiat. Okey, untuk yang ke aras 3 ni tadi ni, untuk susu dan produk penusu ni, dia adalah untuk kekuatan otot dan tulang. Jadi sumber serat dia baik kalau kita kita ambil aras 3 ni. Dan ayam itu buang kulit ya. Maknanya kita buang kulit sebelum memasak. Cheese dan mentega itu pun juga tinggi protein dia. Kemudian tingkat paling atas tadi saya boleh tambah lagi pengambilan berlebihan ini. Kalau kita ambil yang ini tadi, yang saya cerita tadi. Penyakit kronik seperti dia akan pengambilan berlebihan akan menyebabkan kita dia menghidapi penyakit kronik seperti kencing manis, obesiti, penyakit jantung, darah tinggi dan kanser. Contohnya minyak, gula, garam dan minuman bergas. So kita cuba lahatkan. Kalau dulu kita pemakanan kita lain, kalau mungkin hari ini mungkin dapat merubah cara pemakanan kita semua insya-Allah. Okey. Kalaulah sukar kita nak ingat, alah piramid makanan ni susahlah nak ingat. Saya tak boleh ingat lah Puan Kasum. Okey, tak apa. Kita pergi ke sini. Okey. So apa itu pinggan sihat Malaysia? Pinggan sihat Malaysia ni kalau kita tengok, kita gunakan tangan kita sebagai panduan. Okey, sekarang kita tengok dekat sini. Apa yang separuh? Separuh ini kalau kita tengok sayur-sayuran, buah-buahan. Separuh ini yang yang aras yang di bawah yang mesti makan banyak. Okey, kita tengok. Lepas tu yang kedua, yang suku tu adalah ikan, ayam, daging dan kacang. Yang ini adalah protein. Kemudian suku lagi kita ambil nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi. Okey. Kita belajar hari ni, kita tengok sekarang. Kalau protein itu saiz tapak tangan, ikan tu seekor. Kalau ikan kecil, 2 ekor. Okay? Kalau misalnya nasi itu selalunya kalau segenggam, kita akan cakap tak kenyang kan? Segenggam sebab kita dah biasa makan bergenggam-genggam. Ataupun kita akan makan, kalau satu sajian tu, kita akan tambah lagi. Kita minta isteri atau suami, kita tambah lagi lah, sedap lauk hari ni kan. Jadi, tapi kalau untuk sihat, kita mesti amalkan, kita mesti cuba untuk amalkan pemakanan yang macam ni. Sebenarnya bila kita beli makanan-makanan kat luar tu tak sihat sebab dia dah dicampur dengan monosodium glutamate, dia dah campur dengan garam. Garam bukan garam bukit tau, dia pakainya garam-garam biasa. Jadi maknanya kita tu macam bagi apa orang kata racun dalam tubuh badan kita. Kita adalah apa yang kita makan. So kita boleh tengok. Kita yang dulu-dulu tu tak apalah. Buanglah yang keruh, ambillah yang jernih. Lupakanlah yang dulu, buatkan yang baru. Yang baru ini kita berubah. Jadi cuba kita cuba. Saya pun sama. Saya bercakap hari ini, mungkin besok-besok saya sakit pun kita kesakitan tu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa pun yang kita belajar hari ini kita nak cuba. Jadi kita cuba Alright. So inilah karbohidrat, kita ambil saiz segenggam dan buah-buahan dan sayur-sayuran saiz cukup. Maknanya kalau pinggan itu separuh. Tapi sekarang cuba kita fikirkan balik kita ingat balik bila kita makan tengah hari. Adakah ini yang kita buat sebelum ni? Jadi kalau boleh cuba, kalau tak boleh perlahan-lahan ya. Alright. Okay. Sekarang kita pergi kepada yang seterusnya pula ya. Okay. Ini adalah berat body mass index bagaimana kita nak tengok bagaimanakah carta klasifikasi badan kita. Adakah kita ni di peringkat kurang berat badan? Adakah kita ni berat ideal ataupun unggul dengan usia, dengan berat dan ketinggian kita tu? Adakah kita lebih berat badan? Adakah kita ni sangat
kegemukan. Tapi tak apa, ini hanyalah guideline ataupun garis panduan kita nak belajar macam mana. So kalau kita dah tahu di mana kita cubalah ya, kita cuba kurangkan kalau boleh. Kalau tak boleh juga perlahan-lahan ya. Okey. So bagaimana nak mengira BMI badan kita? So berat badan ingat dalam kilogram, tinggi kita dalam meter. Kalau sentimeter katalah kita dapat 140 sentimeter, kita tukarkan kepada meter 1.4 ya bila kita nak kali nanti. Kalau badan tinggi kita 158 sentimeter, 1.58. Okey, so saya bagi contoh dekat sini berat badan 60 kg, tinggi dia 1.49. So bila dah kita berat badan 60 bahagi dengan 1.49 kali dengan 1.49, kita bahagikan, kita akan dapat macam ni dan bahagikan lagi last kali kita akan dapat 27.025. Okey, 27. Kita pegang 27 point, kalau 02, okey, maknanya dia tetap 27.0 So sekarang kita tengok di sini. 27 kita di mana? So 27 kita di sini. Bila 27 di sini, Allahu Akbar, lebih berat badan. Okey, kalau lebih berat badan tu kita cubalah amalkan yang macam kita tengok dekat piramid makanan tadi. Okey. Alright. So seterusnya kita pergi kepada okey, kita ni ya. Okey. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Kadir Ahmad, Faizal Ahmad, Shah dan Monica 2015, konsep makanan sunnah. Sekarang kita tengok makanan sunnah. Tadi kita tengok makanan piramid makanan yang sihat, makanan secara piramid dan juga suku-suku separuh tadi. So sekarang ni kita tengok makanan sunnah di Malaysia boleh diterangkan melalui dua definisi. Mendefinisikan maksud makanan sunnah, kita semua jenis makanan yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Okey, macam mana kita akan rujuk sebentar lagi ya. Okey, mendefinisikan maksud makanan sunnah sebagai segala jenis makanan yang membawa kebaikan dan maslahah. Okey, apa itu maslahah? Maslahah itu adalah kemudahan. Maknanya sebagai segala jenis makanan yang membawa kebaikan dan kemudahan kepada manusia, sama ada yang telah dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis atau yang tidak dinyatakan dalam kedua-duanya. Okey, kita tengok sini. Ini adalah makanan sunnah. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok apa contoh-contoh makanan sunnah tu, tapi sebelum tu saya nak menerangkan sedikit tentang fenomena pengambilan makanan yang kurang baik untuk kesihatan dilihat semakin berleluasa. Kita sekarang ni berleluasa burger, lagi air bergas, makanan yang penuh dengan cheese. Pisang pun nak di-cheese-kan, pisang goreng cheese. Lagi cheese, berbagai-bagai cheese. Kalau saya nak tanya ni bagi contoh-contoh, Dr. Yati ada ke tak kat sini, Dr. Yati? Dr. Yati ada sini? Dah keluar? Siapa lagi yang ada? Okey, saya panggil lagi. Mazana ada Mazana? Hello? Tak ada juga. Siapa lagi? Ustaz Jai lah. Ustaz Jai mesti ada. Ustaz Jai ada Ustaz? Oh. Semua tak nak jawablah soalan saya. Ustaz Jai tolong jawab. Apa dia soalan tu? Saya cakap tadi fenomena pengambilan makanan ni kurang baik untuk kesihatan. Dilihat semakin berleluasa. Makanan tidak sihat, makanan tidak berkhasiat semakin berleluasa di kalangan masyarakat Malaysia. Jadi boleh Ustaz namakan contoh makanan yang tidak berkhasiat itu? Makanan yang tidak berkhasiat? Junk food. Junk food. Contohnya Ustaz, junk food macam mana? Ustaz suka tak makan junk food? Tak suka. Tak makan pun. Oh, tak makan. Okey, bagus Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Jadi junk food tu makanan yang tidak berkhasiat dia Ustaz ya. Dia banyak garam, dia banyak ajinomoto, dia banyak benda-benda bahan penambah perasa, dia banyak pewarna. Kalau pilihan ni, mi kuning. Mi kuning tu dia ikut. Kalau mi kuning yang Gardenia yang buat yang baru ni, dia tak ada pewarna, dia original, dia natural. Maknanya dia bahan-bahan yang tepung dan juga garam dan yang garam untuk dibuat sebagai mi kuning lah. Tapi kalau bezakan yang Ustaz, mi kuning Gardenia dengan mi kuning yang kita beli di kedai-kedai, warna dia kuning, kadang-kadang kita masak kan, kalau kurang masak kita sakit perut. Tapi kalau kita ada alternatif lah Ustaz, kita boleh pakai mi kuning yang Gardenia tu. Saya tak adalah promote, tapi saya nampak dia tulis itu tiada pewarna dan sebagainya. Jadi itu eloklah untuk kita. So apa-apa pun baca label Ustaz. Kalau label tu ada macam pewarna benzoin ada satu nama-nama tu sebagai warna kuning dan sebagainya tu, jangan tengoklah. Kalau nak terpaksa beli juga kurangkan. Ataupun Ustaz boleh ganti dengan mi macam mi Maggi. Spaghetti. Tapi ada orang tak suka spaghetti goreng, dia kata lain, dia sedap lagi mi goreng. Jadi terpulang. Okey Ustaz ya? Alright. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya, Pak Kasum. Ya.
Ya, tadi tekan-tekan tak boleh tekan Oh, suaranya. ke? Itulah saya ingat Dr. Yati dah tinggalkan. Tak, insyaAllah. Sekian saya seorang-seorang kat sini. Tak. Tekan-tekan tak boleh keluar suara. Terima kasih. Dr. Yati, tadi saya tak apalah kita dengar satu lagi dari Dr. Yati. Dr. Yati tahu tak tentang macam apa tu makanan yang tidak baik untuk kesihatan? Maksudnya makanan-makanan yang junk food atau makanan yang yang berbahaya kepada diri kita. Boleh Dr. Yati bagi contoh apa makanan-makanan segera yang membahayakan sekarang ni? Makanan segera seperti burger. Yes, burger betul. Ada lagi Dr. Yati nak tambah? Ada burger, nugget, sausage. Itu memang makanan yang digilai. Dia suka betul. Okey, terima kasih Dr. Yati. Yang orang kata segera sedang makan, cepat. Yes. Maggi mi. Kan. Okey, terima kasih Dr. Yati. Sama-sama. Okey. Jadi makanan-makanan macam ni lah yang kita kena kurangkan. Kita patut elakkan daripada makannya. Jadi macam mana Jadi masyarakat lupa dah apa akan makanan sunnah. Jadi sekarang ni kita nak tengok makanan sunnah. Makanan sunnah ni bukannya kita tak amalkan, kita ada amalkan. Nanti kita akan tengok apa maksud saya dengan makanan sunnah ni. Dia ni penuh khasiat tersirat dan baik untuk kesihatan serta kelancaran organ dalaman kita. Sebenarnya benda-benda ni membantu kita memudahkan satu-satu melancarkan satu-satu organ dalaman itu berfungsi Okey. Jadi apakah rahsia di sebalik makanan sunnah ini? Jadi antara makanan sunnah yang boleh kita amalkan dalam pemakanan kehidupan seharian. Okey, kita tengok kita ada kurma, habatus sauda, buah delima, buah tin, kismis, zaitun, madu, za'faran. Okey. Jadi kadang-kadang kita campurkan dia dalam makanan kita. Contohnya dalam masakan. Okey, nasi ayam. Okey, kita kata nasi ayam madu. Selalunya dia akan campurkan dengan madu. Jadi kita pun dah amalkan makanan sunnah. Kalau kita kata, saya suka puding boleh letak kismis, puding raja kan yang macam dekat Pahang tu. So dia ada taburan kismis, kurma, dah itu pun makanan sunnah. Sebab makanan sunnah ini memberi pahala kepada kita. Kita mengikut sunnah Nabi. Nabi suka makan benda macam tu. So kita makanlah yang mana boleh kan. Yang kita perempuan lah, orang perempuan yang perlu pandai memasukkan makanan-makanan sunnah ini di dalam tubuh badan kaum keluarga kita. Okey, sebelum saya terlupa saya nak cerita satu yang tentang tadi Dr. Yati cakap tentang burger, nugget, apa semua, ketang fries semua tu. Masa saya jadi KULDP di IPG-KIK, kita jemput doktor pakar daripada HKL. So bila dia memberi taklimat ceramah, dia kata bila dia buat kajian, yang ramai beli, dia orang buat catatan tau, dia orang buat di pasaraya lah dia tengok makanan burger, nugget, french fries, hot dog dan sebagainya tu. Bila orang tu dah ambil, dia orang tanya, apa pekerjaan cik? Sajalah kita nak buat kajian. Dia punya jawapan, apakah? Okey, apakah jawapan awak ingat? Profession apa yang paling banyak membeli nugget dan sebagainya? Puan Sam ada sini tak? Saya nampak tadi Puan Sam ada. Puan Sam ada? Puan Sam dah keluar dah? Kak Ju nak jawab. Rose, okey. Saya nak tanya, bila kajian dijalankan oleh daripada hospital Kuala Lumpur Dapatan ni, dia pergi ke sebuah supermarket, bila orang membeli nugget, orang kata burger dan sebagainya, bila dia tanya pekerjaan, Ros rasa dia pekerjaan dia apa? Kebanyakannya kalau yang benar kebanyakan ibu yang bekerja sangat sibuk. Ya, ibu profession dia kalau kita boleh terus fokuskan sedikit tentang profession. Apa profession yang kemungkinan guru lah kot. Yes, okey, tahniah. Terima kasih Maria. Macam-macam terkena tekanan batang hidung je. Okey. Terima kasih Rosa. Okey. Jadi bila doktor tu kata profession yang banyak membeli benda-benda ni semua adalah guru. Tersentak saya dengarkan. Saya jumpa dia lepas habis daripada ceramah tu. Kenapa doktor cakap macam tu? Betul ke doktor? Memang cikgu ke? Dia kata memang. Cikgu sebab dia nak masuk pukul 7.30. Dia keluar rumah pukul 7. Dia masak pukul 6.30. So makanan apa yang paling senang dia nak hidangkan kepada anak-anak dia? Burger? Nugget? Apa lagi? Yang semua yang kita dah nyatakan tadi tu lah, yang makanan-makanan segera tu tadi, hot dog dan sebagainya. Jadi itulah yang kita sebenarnya kita
sedih jugalah bila kita, sebab profession kita nak cepat kan. Tapi kalau boleh mungkin ada yang ibu-ibu yang bijak tu, dia orang malam dia dah buat rencah dia dan sebagainya, siang dia pagi pukul 5 tu dia dah tumis ke, ataupun dia tak sempat dia dah buat malam tadi dia panaskan. Okey, terpulang pada masing-masing. Okey, berbalik pada makanan sunnah ni tadi, macam tu juga dengan kek buah, ada kek badam. Tu semua makanan sunnah, ada badam dalam tu, ada buah dalam tu, buah-buah apa, kismis, kurma, kita ada kek buah kan. Dan roti sekarang pun ada macam-macam kan, roti ada taburan dekat atas tu jintan hitam kan. Kemudian kita ada biskut pizza, kita boleh perbagaikan. Dan air pula, air kita ada air buah delima ni kita boleh buat air kan. Kemudian air khatira orang buat Johor ada selalu minum, dia adalah air kurma campuran dengan kismis, susu dan sebagainya. So atau dimakan begitu saja. Ada orang dia boleh makan saja buah zaitun ni macam tu kan. Ada orang boleh makan kismis, dia makan duduk dia jadikan amalan di rumah, dia letak dalam satu pot kan untuk makan kismis, makan kurma, itu adalah makan sunnah. So kita dapat pahala dari segi dalam masa tak sedar. Okey. So bila kita kata tentang madu, kita ambil satu contoh lah madu. Madu dia memiliki komponen enzim, vitamin, mineral, kandungan air dan phenolcambrin. Apa guna dalam madu ni, benda-benda ni? Dia adalah bahan antioksidan untuk meningkatkan fungsi otak. That's why ada orang jual kurma madu lah apa, tapi ada cara-cara dia proses untuk masukkan madu bersama kurma, bersama kismis dan sebagainya. Okey, kalau kismis pula, kalau buah anggur segar tu memang kita tahulah dia ada vitamin C dan flavonoid yang akan meningkatkan vitamin C dan menjaga kesihatan badan kita. Lepas tu kalau anggur kering, kalau kismis pula, dia boleh meningkatkan tumpuan, koordinasi tangan dan mata dan meningkatkan memori kita. So kita dah berusia macam ni, eloklah kita makan kismis untuk meningkatkan lagi kita punya daya ingatan kita. And then kismis juga boleh merawat anemia dan menguatkan jantung. Okey, masa dah dekat pukul 9, so saya nak mengakhiri sedikit lagi, ada 2 slide lagi, harap boleh menunggu. Okey, seterusnya adalah spiritual, kerohanian. Apa dia kerohanian dekat sini? Kerohanian maksudnya macam kalau kita lah kita mestilah macam dalam ibadah, menambahkan ibadah kita, menambah dengan solat, apa yang saya dengar lah dari ceramah agama, menambahkan dengan solat tahajud, solat malam bagi orang-orang yang berumur kan. Masa dulu kita dah sibuk dengan bekerja, kita cuba luangkan masa itu, kita cuba, tak semua orang, ataupun kita buat perlahan-lahan ya. Jadi sekarang ni bila kita dalam kita kerohanian itu, dia membawa juga kepada keikhlasan kita dalam bekerja. So keikhlasan kita dalam bekerja macam sekarang ni kan, kita alhamdulillah bekerja di rumah dengan gaji yang penuh. Jadi kita bekerja dengan ikhlas, kita buat kerja-kerja yang diberikan dengan ikhlas ya. Jadi maknanya gaji yang kita dapat itu setimpal dengan usaha dan kerja kita. Kita memang sangat beruntung sekarang sebab kita dengan kerja di rumah, kita buat mengajar, masih lagi macam relax, tak terkejar-kejar pergi office. Jadi Allah bagi rezeki pada kita semua pesyarah di IPG KK, seramai berapa orang ni, 100 lebih orang ni, untuk menghargailah. Contohnya, maksudnya gaji itu yang buatlah usaha kita setimpal dengan gaji yang kita dapat. Buat kerana Allah Ta'ala kan. Okey, di sini tentang kerohanian, masa kita membuat mengerjakan ibadah. Bila kita mengerjakan ibadah itu, okey, ni saya nak share satu WhatsApp di sini ada dikata ada golongan orang yang bila ibadah dia tidak diterima oleh Allah. Apakah golongan orang itu? Okey, yang ini agak sensitif sedikit sebab saya nak sampaikan kerana dia berkaitan dengan sains dan dia perlu untuk kita. Jadi saya harap semua dengan fikiran terbuka. Bila saya nyatakan tu, janganlah kata Puan Kasum ni dah mulalah cakap benda-benda yang bukan. Tak. Saya nak bershare ataupun berkongsi So, apa dia? Dia kata ada golongan-golongan orang yang kencingnya menyebabkan sembahyangnya tidak sah. Jadi kita nak sihat kerohanian kita, sihat spiritual kita. Jadi bila sihat dan berjaya solat kita tu, kita mesti jaga kita punya macam sekarang ni saya bagi contoh kencing lah ya. Pertama, salah satu darinya adalah kencing kakinya sendiri semasa kencing. Ada juga percikan kencing yang tidak dicuci. Sebaliknya hanya cuci di tempat yang dikencing saja. Dan tempat percikan tadi dipijaknya pula untuk keluar dari bilik tandas. Ada lagi contoh dia kata kencing terkena pada pakaian dan digunakan untuk solat. Ada juga yang antara lain lagi dia kata jika kita pergi ke mana-mana tandas di masjid maupun surau, pastinya ada slipper ataupun terompah. Kenapa perlunya terompah dan juga slipper itu? Ianya hendak menentukan najis tidak dibawa keluar dari tandas tersebut. Bukannya kita ambil slipper kita masuk dalam, kita bawa keluar balik. Tak, kita kena guna terompah ataupun slipper yang ada di situ sebab dia berhenti di situ saja. Dan kita tak bawa najis itu masuk ke dalam masjid ataupun surau ataupun ke tempat-tempat ibadat ya. Alright. Kencing kita adalah najis. Jadi najis tidak boleh dibawa ke tempat solat kita. Jadi ada banyak ya. Dan nanti saya boleh share. Cuma saya nak baca semua tak boleh. Cuma saya nak terangkan satu je. Bagaimana cara mencuci kemaluan dengan betul.
Minta maaf saya akan mulakan Jadi maknanya bila kenapa kita nak ajar ataupun nak cakap tentang cara mencuci kemaluan dengan betul? Sebab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah hendak mensolatkan mayat seorang lelaki. Tetapi tiba-tiba tersentak dengan suatu benda bergerak-gerak dari dalam kain kafan lelaki itu. Lalu disuruhnya seseorang untuk membukanya. Alangkah terkejutnya ada seekor ular sedang melilit kepala kemaluan mayat lelaki itu. Khalifah Abu Bakar mencabut pedang lalu menghampiri ular tadi untuk membunuhnya. Tetapi ular itu tiba-tiba berkata, apakah salahku? Kerana aku diutus oleh Allah untuk menjalankan tugas yang diperintahkan. Setelah diselidiki, amalan lelaki itu semasa hayatnya, ternyata dia merupakan orang yang meremehkan dalam hal menyucikan kemaluannya setelah selesai membuang air kecil. Jadi sekarang ni, bagaimana? Okey, sekali lagi saya minta maaf, saya ajar maksudnya saya ajar daripada apa yang saya baca. Kalau salah, harap ustaz dan ustazah boleh tegur saya Okey, bagi lelaki, selepas membuang air kecil disunahkan berdehem 2 atau 3 kali. Berdehem, tekan tu, keluar. Sebab air kencing betul-betul sudah habis keluar. Jadi setelah itu urutlah kemaluan dari pangkal ke hujung beberapa kali sehingga tiada lagi air kencing yang berada dalam saluran. Kemudian basuhlah dengan air sampai bersih. Okey, sekarang saya tengok yang perempuan sebelum saya tutup ada satu lagi Harap sabar dan dengar Right. So untuk wanita, apabila membasuh kemaluannya, hendaklah ia berdehem. Kita tekan, keluarkan air kencing yang baki tu dan pastikan dicuci bahagian dalamnya dengan memasukkan sedikit jari tengah, sedikit. Dan diputar-putarkan sewaktu disiram air bersih. Siram air bersih dan diputar-putarkan. Maknanya kita cuci yang di bahagian dalam tu. Kemudian, bukan dengan hanya menyiram air semata-mata kerana hanya dengan menyiram air saja tidak dapat membersihkan bahagian dalam kemaluan wanita secara sempurna. Jadi, begitu juga bila kita buang air besar pun kita perlu memasukkan satu jari ke dalam dubur. Putarkan beberapa kali supaya najis keluar dari dinding dubur sambil siram dengan air sehingga terasa najis benar-benar telah hilang dan bersih. Jadi, sudah benar atau tidakkah cara membersihkan kemaluan kita selama ini? Kalau belum benar, mari bersama-sama kita betulkan cara yang benar kerana telah dijanjikan neraka bagi mereka yang tidak istibra', iaitu menyucikan diri dengan sempurna baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi itu saya rasa untuk spiritual kita dah. Dan yang terakhir, fikiran dan mental. Okey, untuk fikiran dan mental ni ialah saya nak tekankan dua saja. Satu, suuzon positif, husnuzon negatif. Husnuzon? Baik. So husnuzon itu yang baik, yes, positif. Husnuzon positif, suuzon itu negatif. Jadi kita ni dalam fikiran kita manusia, tipulah kalau saya pun manusia, manusia yang biasa yang selalu melihat orang apa semua kan. Kadang-kadang kita akan bila kita nampak orang, kita ada berprasangka. Jadi kita janganlah, buanglah prasangka negatif itu, buanglah suuzon itu. Jadilah seorang yang husnuzon, yang memandang sesuatu itu positif. Orang itu baik, orang itu semuanya bagus. Yang tak bagus aku. Pulangkan diri pada kita supaya kita sedar diri kita tak perfect. So kita kena perbaiki diri kita. So untuk akhir sekian sahaja daripada saya. Sebelum tu kesimpulannya saya hanya nak menyatakan iaitu sihat fizikal, sihat mental, sihat spiritual itu penting untuk menjadi sihatkah aku. Aku sihat, semuanya sihat. Okey, setakat ini sahaja perkongsian saya pada kali ini. Segala yang baik itu hanya daripada Allah dan segala kekurangan itu adalah kelemahan dan kekurangan dari diri saya.